Astaghfirullah. Allahu Akbar. Astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum atubu ilaih. Ila hadratin Nabi al-Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sya'unillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala abil qasimil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrabbil azim wal rasulil karim wal malaikatil muqarrabin. Assalatu wassalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah. Khudh biyadi qallat hilati adrikni. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang dimuliakan Tuan Imam dan seluruh ahli dan kuasa masjid, muslimin dan muslimat, para asatizah, khususnya anak-anak yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, marilah malam yang penuh dengan rahmat ini kita mengangkat rasa syukur yang setinggi-tingginya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad yang telah mempertemukan kita di dalam rumahnya dan menjadikan kita hamba yang sentiasa mengabdikan diri kepadanya. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Allah Subhanahu wa taala menyebut tentang pengimarahan rumahnya melalui firman-Nya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakah wa lam yakhsha illa Allah. Allah sebut hanya sahaja orang yang
dapat mengimarahkan rumah-rumahnya ialah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan dia ialah orang yang juga sentiasa mendirikan sembahyang dan mengeluarkan zakat. Seterusnya, orang yang dapat mengimarahkan rumah Allah ialah orang yang tidak takut melainkan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sahaja. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sallallahu alaihi Muhammad. Rumah Allah ialah merupakan rumah yang sepatutnya menjadi tumpuan paling utama, lebih daripada kita menumpukan kepada rumah kita sendiri. Rumah Allah ialah tempat yang sepatutnya bertakluk hati kita kepadanya. Sebab di antara, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, orang yang akan berpayung di bawah arasy Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari kebangkitan esok, di antara 7 orang yang akan berpayung di bawah arasy Allah pada hari yang tidak ada payungan melainkan hanya naungan dan payungan arasy Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari itu, pada saat matahari berada di atas kepala kita satu batu saja. Maka di antara orang yang akan berpayung di bawah arasy Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari itu, di antara 7 orang itu ialah rajulun mu'allaqun qalbuhu bil masajid, iaitu orang yang hatinya sentiasa bergantung dan berpaut di masjid. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita boleh sembahyang dimanapun, tetapi tidak ada buq'ah, tidak ada satu tanah ataupun tempat di bumi yang paling mulia lebih daripada masjid. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka orang yang selalu menghadirkan diri ke masjid ialah orang yang lebih mengutamakan rumah Allah daripada rumah dia sendiri. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tadi ada satu orang jiran saya di kampung. Kematian dia sangat dicemburui. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia mati, dia boleh mengikut orang mengucap la ilaha illallah. Bila orang ajak la ilaha illallah, dia boleh ikut. Orang sebut la ilaha illallah, dia boleh kata la ilaha illallah dan kata alhamdulillah. Sallallahu alaihi Muhammad. Syukur pada Allah sebab aku boleh mengucap la ilaha illallah. Sallallahu alaihi Muhammad. Tuan-tuan, dan sebelum daripada menghabiskan nafas yang terakhir, dia sebut Allahu ahad, ahadun ahad, ahadun ahad. Tuan-tuan, maka orang pun tanya, apa amalan dia? Sehingga kan subhanallah sallallahu alaihi Muhammad, ketika nak habis rumah, orang nak bagi dia makan buah. Dia kata tak sedap buah ni. Hampa tak tahu kah? Kata ayah dah mati dah. Ayah dah makan dah. Buah yang lebih sedap daripada ni, buah-buahan syurga. Tuan-tuan, ni luar biasa tuan-tuan. Maka orang nak tahu apa amalan orang ni.
Di antara amalan dia ialah hatinya sentiasa bergantung dengan masjid. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan kalau di masjid, semua orang tahu, dia tak jadi orang yang lebih dulu keluar daripada masjid, ataupun orang kata balik awal. Orang lain dah balik, dia tinggal, dia baca Quran. Bukan sehari, bukan 2 hari, bertahun. Itulah orang yang bergantung hatinya dengan masjid. Allah Subhanahu wa ta'ala sentiasa memperhatikan hamba-hamba dia. Allah selalu menilai amalan yang dibuat oleh kita. Maka sebab itu Allah sebut dalam Al-Quran, wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allah kata, wahai Muhammad, katakan kepada hamba-hambaku, katakan kepada umatmu, beramallah. Fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Yang akan menilai amal kamu ialah Allah, Rasulnya, dan orang-orang yang beriman. Bila mana kita melakukan sesuatu amal soleh, bila mana Allah dah menilai dan Allah kira amal yang kita buat itu ialah amalan yang diterima, dipersaksikan oleh Rasulullah, maka akan meniti di bibir setiap orang yang beriman, dia orang baik, dia orang masjid, dia orang surau. Bila mana orang dah kata macam tu, berarti apa? Berarti Allah dah confirmkan dia ialah seperti yang dikata oleh orang. Sebab itu kata ulama, di antara amalan yang menunjuk kata Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, amalan kita dah Allah terima, ialah orang dah puji kita. Kalau kita beramal, kita nak orang puji, kita boleh buat 3 hari lah. Tapi kalau kita buat kerana Allah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita boleh beramal daripada mula sampai kita mati. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lepas tu, orang pun kata dia orang baik. Macam-macam orang sebut. Sebenarnya, bila mana orang dah kata kita seperti mana yang diungkap itu, tandanya amalan kita dah Allah terima. Sebabnya kata ulama, lisanul khalqi qada'ul haqqi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lidah makhluk ialah qada Allah. Tulisan yang tertulis di hari itu, di azali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tulisan yang tertulis di azali sebelum ada makhluk, itu takdir-takdir kita semua, baikkah kita, jahatkah kita, masalah Sayyidina Muhammad. Ialah melalui apa yang diungkapkan oleh orang pada kita. Guru saya, masalah Sayyidina Muhammad, satu masa ada satu majlis di satu kampung, dia main, dia duduk salah Sayyidina Muhammad. Lepas tu orang pun naik salam dengan semua jamaah. Bila main tangan dia, orang tu kata nak salam dengan ahli syurga, kata orang tu nak salam dengan ahli syurga. Dia pun alhamdulillah, salam Sayyidina Muhammad, maknanya orang itu akan jadi penghuni syurga. Maka tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita pernah jumpa orang yang orang kata dia baik. Bila sampai umur menjelang tua, sahabat Sayyidina Muhammad, tuan-tuan subhanallah, dia lebih suka duduk di masjid daripada duduk di rumah. Tuhan bagi umur dia panjang, lepas dia pencin, sahabat Sayyidina Muhammad, dia lebih suka duduk di masjid daripada duduk di rumah.
Sampailah tua dia tu bukan tua, bukan sakat tua, tapi tua bangka. Sahabat kata tua sungguh. Salah Sayyidina Muhammad. Sampai naik motor pun tak boleh dah. Mana tua sangat. Salah Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, dia pergi di masjid sebelum subuh. Salah Sayyidina Muhammad, anak ataupun cucu dia pergi hantar dia masjid mayang subuh. Tuan-tuan, balik tak balik sehari Isyak, lepas mayang Isyak. Pergi hantar sebelum subuh, pergi mayang subuh. Salah Sayyidina Muhammad, balik tak balik Isyak, lepas Isyak lagi baru balik. Tuan-tuan, makanan dia anak cucu hantar. Sehari nak menyorok apa, lepas hantar. Sehari tengah hari nak makan apa, anak cucu hantar. Oleh kerana dia nak duduk di masjid, Allah bagi kemudahan pada dia, anak-anak cucu dia mengkhidmati dia. Tuan-tuan, jadi begitulah orang yang berada di hujung umur. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, yang umurnya panjang sampai dia mati amal dia baik. Maka dapatlah kita kata orang-orang yang macam tu ialah orang yang akan masuk dalam syurga. Sebab Nabi dah confirmkan, khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Orang yang paling baik di kalangan kamu ialah siapa yang umurnya panjang, amalnya baik. Siapa yang kata orang ni orang terbaik? Nabi kita yang kata. Khairukum, sebaik-baik kamu. Jadi kalau sebaik-baik kamu ni nak duduk di mana lagi kalau bukan masuk syurga? Sebaik-baik kamu, siapa amalan, siapa umurnya panjang, amalnya baik. Maka tuan-tuan, subhanallah, sallallahu alaihi Muhammad, maka kita harap kita sampai ke tua, kita boleh datang ke rumah Tuhan, datang ke rumah Allah. Satu masa saya berjumpa dengan satu orang tua dalam satu ceramah saya di satu tempat di Johor. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi saya kata, kita ni kalau kita dah tua, salah Sayyidina Muhammad, kita jadi orang yang duk tunggu mati. Kalau kita ni dah tua, tak macam orang muda. Orang tua ni bila dah tua akan selalu dalam hati dia, bila aku nak mati ya? Malam ni bah. Lepas tu subhanallah sallallahu alaihi wasallam Muhammad sampai mayang Isyak, malam ni apa mati. Balik rumah, mungkin makan di rumah sallallahu alaihi wasallam Muhammad, lepas tu tidur. Tidur ni apa mati. Jaga subuh, alhamdulillah tak mati. Lepas tu kata pula, hari ni apa mati. Itulah duk pusing siang malam pagi petang. Dia hati kata, malam ni kau mati, siang ni kau mati, duk mai di hati. Lepas saya ceramah, dia kata, Ustaz, betul Ustaz. Betul Ustaz. Lepas tu dia kata, lepas tu bila dah dia kata betul tu, dia kata, Ustaz, saya syukur saya nama sebab saya tak mati ketika muda dulu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tadi saya tengok satu paparan dalam TikTok. Main bola mati 129 orang kot. Main bola rusuhan, tak puas hati pasal apa lepas menang kami kalah. Mati 129 orang, mati sia-sia. Na'udzubillah min zalik. Mati yang Tuhan tak nilai mati tu.
Dia kata, ustaz mujuk lah, alhamdulillah tak mati muda dulu. Orang ni tuan-tuan tahu siapa? Dia dulu waktu muda, lepas tu dia muda, dan bila dia pencen, dia muda, dia polis, dia pencen polis. Ta'ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, subhanallah, dia kata syukur sebab saya tak mati waktu muda dulu. Kalau mati waktu muda, habislah, dia kata. Semayang waktu tu tak semayang, ghalit, alpa, lalai. Tuan-tuan, syukur, dia kata, saya hari ni kawan-kawan semua dah mati, tinggal saya. Otak dia, tuan-tuan, subhanallah, masjid. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka tuan-tuan, pasti Allah akan mengakhirkan umur orang yang baik-baik di dalam kebaikan. Ada tu orang perempuan di kampung saya, Salah Sayyidina Muhammad. Orang perempuan ni tuan-tuan, bila sampai umur dia tua, jadi dia selalu pergi masjid. Dia tak peduli orang perempuan pi tak pi, tapi dia pergi masjid. Nabi kita SAW tak pernah halang orang perempuan pergi masjid, dengan syarat dia aman daripada fitnah. Dia pergi masjid, orang tak ngorak dia, Salah Sayyidina Muhammad, orang tak peduli kat dia, bolehlah pergi masjid. Tuan-tuan, sampailah dia tak boleh pergi masjid lah, sebab uzur yang sangat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Akhirnya tuan-tuan, sekalipun tak boleh pergi masjid, bayang di rumah, tapi hati tetap bertakluk dengan masjid. Tuan-tuan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sehingga orang ni, orang tua ni, subhanallah, dia akan terlebih dulu menanti solat sebelum daripada masuk waktu solat. Dulu duk boleh pergi masjid, hari ni tak boleh pergi dah. Mayang di rumah, Salah Sayyidina Muhammad, tapi sebelum masuk waktu semayang, dia dah bersiap lah, Salah Sayyidina Muhammad. Duduk di tikar semayang, pegang tasbih, dia tunggu orang bang. Tuan-tuan tahu dia mati macam mana? Matinya sungguh dicemburui. Dia bukan buat sehari, 2 hari, 3 hari, bukan 2 bulan, 3 bulan, bertahun, setahun, 2 tahun, 3 tahun. Tuan-tuan, Salah Sayyidina Muhammad, tengah-tengah orang duk bang di masjid, Salah Sayyidina Muhammad. Orang tua ni, dia duk tengok jam ya. Kalau kita nak bangun, orang tunggu semayang ni, dia tengok jam ya. Duk tengah semayang, tengok jam. Saya tengok pula. Ni diceritakan oleh anak cucu dia. Masuk waktu semayang, orang bang di masjid, Salah Sayyidina Muhammad. Sampai di tang, asyhadu an la ilaha illallah. Sampai tak ucapan tu terlayah. Terlayah. Tuan-tuan, dia mati pada ucapan muazzin, asyhadu an la ilaha illallah. Nak kata apa? Dalam sejarah kita tengok orang-orang yang baik-baik semua mati baik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka tuan-tuan, begitulah orang yang selalu bergantung hatinya dengan masjid. Tuan-tuan, yakin bahawa Allah tak akan mensia-siakan kebaikan yang kita buat kat dia. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin, kata Allah. Bahasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mensia-siakan orang yang berbuat baik pada dia. Satu masa ada satu orang berlaku pada ketika mana, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, berlaku banjir besar di Kelantan. Ingat tak waktu banjir besar tu, sampai dia naik sampai tingkat 3 sekolah tu bila tu,
keluar satu berita dalam surah Abang, Sayyidina Sayyidina Muhammad, orang ni dia mati dalam perjalanan ke masjid. Bila banjir, Sayyidina Sayyidina Muhammad, orang ni habuan dia sebab rumah dia ada rumah atas, bawah habis kena bah. Jadi dia, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, depa ada rumah atas. Tapi orang tua ni tuan-tuan, Sayyidina Sayyidina Muhammad, setiap kali nak semayang, kena semayang di rumah lah bah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Setiap kali nak semayang, duduk di birai tingkap, duduk tengok jalan pergi masjid. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Setiap kali nak semayang, masuk waktu semayang, duduk di tingkap, tengok jalan pergi masjid. Tuan-tuan, sehinggalah ayat mula surut, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, jaga-jaga tidur, ayat dah surut. Dia kata kat bini dia nak pergi masjid. Isteri dia kata, tunggulah siang lagi, zuhur lagi, cerah sikit. Dia tak mau dah, dia nak pergi dah masjid. Tak dandan dah, nak pergi masjid dah. Dalam kelam-kelam tu, salah saya nak pergi dah masjid. Jadi, rindu daripada masjid itu menyebabkan isteri tak mampu halang lah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Akhirnya dia turun daripada rumah dia, mengharu ayat, tapi masjid tiba-tiba mai arus yang kuat, tak disangka arus itu membawa dia, dan dia mati dalam perjalanan ke masjid. Inilah yang kita perhati, duk tengok-tengok orang yang dalam hidupnya, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, bertumpu kepada masjid, dia akan mati dalam suasana yang baik. Ada satu orang, malam ni saya cerita saya ingat. Ada satu orang, dia ni imam surau, Sayyidina Sayyidina Muhammad, imam surau. Banyak orang yang bila orang bang baru pergi masjid, pergi surau. Dia dah bersiap awal lagi sebelum masuk waktu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, sedangkan dia bukan ustaz pun, tapi dia baca Quran elok. Orang pun lantik jadi imam di surau. Salah Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, dia mengkhidmati rumah Allah ni bukan sehari, bukan 2 hari, bukan 3 hari. Lama. Satu malam, selesai bayar Isyak, Sayyidina Sayyidina Muhammad balik rumah Sayyidina Sayyidina Muhammad. Dalam duk nak saling kain tu, nak saling kain, nak tukar baju, Sayyidina Muhammad rasa penat. Akhirnya dia bersandak di birai katil, kembali ke rahmatullah. Tuan-tuan, sebab tu kita ni, kita kena cek. Kita ni banyak beralik, banyak berulang-alik ke mana? Banyak berulang-alik ke masjid, ke surau, akan mati. Sama ada mati dalam perjalanan ke surau, atau mati dalam perjalanan balik ke surau, ataupun selepas balik daripada surau ataupun masjid. Macam tu ya. Jadi kita ni jangan kita berulang-alik ke tempat lain lebih banyak daripada kita berulang-alik ke masjid. Masjid 5 kali paling kurang. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita pergi kerja, pergi sekali, balik sekali, 2 kali. Kalau kita pergi masjid, tak sebanyak kita berulang-alik ke tempat kerja, lalunya kita akan mati dalam perjalanan pergi kerja ataupun balik kerja. Tengok hidup kita macam mana. Tuan-tuan, ala Sayyidina Muhammad, maka sebab itu Nabi sebut, al-mar'u mata ala ma 'asha 'alaih wa yuhsyaru ala ma mata 'alaih. Nabi sebut seseorang itu dia akan mati, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, macam mana cara dia hidup, dan dia akan dibangkitkan macam mana cara dia mati.
Saya ulang lagi hadis ni. Nabi sebut al-mar'u mata ala ma 'asha alaih wa yuhsyaru ala ma mata alaih. Seseorang tu dia akan mati macam mana cara hidup dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan dia akan dihimpunkan di akhirat esok macam mana cara dia mati. Subhanallah, ni janji yang Nabi kita janjikan. Sebab Nabi tak bercakap mengikut hawanya, yang Nabi bercakap ialah wahyu yang Allah wahyu pada Rasulullah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi tak menuturkan mengikut hawanya. Yang Nabi tuturkan ialah wahyu yang Allah wahyukan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, dia tak kira tua muda. Ada satu pelajar waktu dia Mesir dulu, Sayyidina Sayyidina Muhammad. Pelajar ni dia selalu pergi mengaji Quran. Mengaji Quran di masjid. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, dia keluar daripada masjid lepas mengaji Quran, nak lintas jalan, kereta lambung dah. Dia mati lepas baca Quran, lepas mengaji Quran, keluar masjid. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bukan kira hang tua ke hang muda. Janji hang hati dengan masjid, macam itulah cara mati hang. Ada seorang tuan-tuan, Sayyidina Muhammad hari Jumaat, pengajian di satu kampung di belah Lok Stak. Lepas Tok Guru mengajar hari Jumaat di masjid tu, Sayyidina Muhammad keluar daripada masjid, langkah tak sampai 10 langkah jatuh. Bila jatuh, orang angkat masuk dalam masjid, mandanglah nak balik lah. Sayyidina Muhammad. Orang pun ajak mengucap la ilaha illallah. Boleh kata la ilaha illallah. Sayyidina mati dalam masjid. Allahu akbar. Sayyidina mati dalam masjid. Cuba tengok, dia mati hari Jumaat. Lepas pengajian, salam dengan Tok Guru. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kalau dia ada wudu, mati dalam wudu. Mana berimpun semua kebaikan kepada ahli masjid. Allahu akbar. Berimpun kebaikan kepada ahli masjid. Orang yang disebut dengan ahli masjid. Tuan-tuan, orang ni pasti salah Sayyidina Muhammad, masjid akan tolong dia di akhirat esok. Waktu saya mengaji, Tok Guru ada satu masa dia cerita. Satu orang ni tuan-tuan, Sayyidina Sayyidina Muhammad, dia nak melintas Sitiang Sirat. Tapi dia takut. Sitiang Sirat ni menaik 1000 tahun, mendatar 1000 tahun, menurun 1000 tahun. Berarti 3000 tahun melintas Sirat. Sayyidina Muhammad. Bawah hanya api neraka Jahannam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Yang dia takut sebab pijak-pijak terjun dah. Ada orang tuan-tuan dah 500 tahun berjalan, masuk hari 501 tergelincir jatuh. Tu tak kira lagi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, pencakuk yang duduk di kiri kanan, sap sap sap. Orang ni takut nak lintas Sitiang Sirat. Tiba-tiba datang malaikat tanya, pasal apa hang tak lintas? Dia kata takut. Kata malaikat, kalau hang nak lintas, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, malaikat bagi jalan. Kata malaikat, hang pernah tak sembahyang di mana-mana masjid di dunia dulu? Kata dia, ada. Hampir daripada masyar balik, hang cari masjid tu. Salah saya hampir cari masjid tu. Akhirnya banyaklah masjid yang pernah dia sembahyang. Dan dia boleh pilih mana masjid yang dia nak pilih, dan dia akan menyeberang Sitiang Sirat naik masjid. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, orang ni dia menyeberang Sitiang Sirat dengan menaiki masjid.
Tapi dengan syarat, masuk masjid semayang. Bukan main masjid masuk tandas ya, lepas tu naik kereta balik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Masjid biar banyak tempat kita semayang. Ada orang tuan-tuan bila masuk masjid, dia pakai tu, dia kira tiang tu tiang dia. Kita masuk masjid, kita kena semayang banyak tempat. Kalau tuan-tuan duduk dalam Korea ni, semua tempat dalam masjid tuan-tuan pernah semayang. Esok bila mana kita mati esok, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, setiap tempat yang pernah kita semayang tu akan menangisi kematian kita. Dan setiap tempat yang pernah kita semayang tu akan disaksi bahawa kita pernah semayang pada dia. Jangan tuan-tuan duduk semayang tantiang tu ya, semayang banyak tempat. Tapi kalau mengaji, tempat tu jangan, tempat kena satu. Tapi kalau semayang, tempat kena banyak. Ada satu orang tuan-tuan, Sayyidina Muhammad, dia ni Tuhan bagi mati hari Jumaat. Saya pun tanya pada mak mentua saya, amalan dia apa? Cerita almarhum mak mentua saya, dia ni tuan-tuan, Sayyidina Muhammad, dia ada kereta. Kereta dia tak pernah naik ke tempat kerja, melainkan kereta dia yang dia bawa hanyalah pergi masjid. Ada juga orang macam tu. Bismillahirrahmanirrahim. Pergi tempat kerja naik motor ya. Kereta guna untuk pergi masjid. Balik-balik kerja, Sayyidina Muhammad rehat. Lepas tu bila dah rehat, kira nak pergi masjid. Tuan-tuan, dia pergi masjid ni bukan satu masjid. Semua masjid Kuala Ustaz tu. Lepas tu lepas dah pergi masjid Kuala Ustaz tu, pergi cari masjid dekat-dekat, belah Pendang dan sebagainya. Dan dia tulis pula dia pergi masjid tu. Masjid mana ada pergi dia tulis, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, banyaklah masjid yang dia sampai. Allah sayyidina Muhammad. Kalau dia pergi masjid tu ada kuliah, dia tunggu dengar. Tak ada kuliah, dia semayang. Saya tak pernah jumpa orang macam tu. Tuan-tuan, tak pernah guna kereta pi jalan. Kereta guna pi masjid. Kalau hujan pun tak ada kereta pi tempat kerja. Naik motor, pakai baju hujan. Tak tahulah apa sebab menyebab macam kita tak tahu. Dan tak kahwin, sangatlah umur dia sampai 40 tahun lebih, barulah terfikir anak kahwin. Nikahlah. Nikah ni masalah Sayyidina Muhammad. Mak mentua, pak mentua kata, jom kita berjalan tengok adik-beradik. Kahwin dengan anak dara. Dia tu anak turunnya pelajar. Masalah Sayyidina Muhammad. Akhirnya pak mentua, mak mentua ni bawa pergi berjalan adik-beradik. Belah pida Sayyidina Muhammad. Cuma pak mentua ni tak ingat jalan masuk rumah adik-beradik lepas tu. Sayyidina Muhammad duk cari jalan masuk, dia bawa kereta. Sayyidina Muhammad cadangnya nak pergi hantar mak mentua ada di rumah adik-beradik lepas, hari lepas nak pergi mayang Jumaat. Allahu Akbar. Sayyidina Muhammad betul dengan lorong masuk, pak mentua buat terkejut. Kau ni. Dia kepak steering, main kereta. Pam. Tuan-tuan, dia mati di tempat kejadian hari Jumaat. Hari Jumaat ni siapa-siapa mati pilihan Allah. Orang mati hari Jumaat takkan kena siksa kubur. Sayyidina Muhammad. Orang mati pada hari Jumaat, Sayyidina Muhammad, ialah orang yang mati disebut dengan syahid akhirat. Jadi kita ada 1000 cerita. Tentu ada pengalaman yang sama macam saya.
Kita tengok dalam hidup ni, orang yang mati yang hidupnya baik, dia mati semua mati baik. Allah Subhanahu wa taala adil. Dia bagi balasan mengikut apa yang kita buat. Orang hidup yang penuh dengan kejahatan, dia akan mati dengan kejahatan. Orang yang hidup yang penuh dengan kebaikan akan mati dalam kebaikan. Maka subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita harap kita semua ialah orang yang Allah janjikan. Kita ialah orang yang Allah akan tutupkan akhir hidup kita dengan tutupan yang baik. Itu kena berdoa selalu. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Kita harap Allah bagi kita mati yang baik. Kita harap Allah tak matikan kita dengan su'ul khatimah. Amin. Ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, begitulah janji-janji yang Allah bagi kat kita banyak. Allah buat hak tu, Allah buat hak ni, Allah buat kat orang tu macam ni, Allah buat kat orang ni macam ni, untuk selalu kita tengok dan ambil pelajaran. Ala sayyidina Muhammad. Dan sesungguhnya kita harap kita adalah insan-insan yang Allah pilih kita untuk diakhirkan kehidupan kita dengan husnul khatimah. Amin. Terakhir sekali, saya nak cerita satu cerita seseorang. Kami tengah sembahyang mayat, tengah sembahyang jenazah. Tiba-tiba jenazah ni tuan-tuan, yang mati tu orang perempuan. Dia berkata orang tua Sallallahu Alaihi Wasallam. Tengah-tengah sembahyang, tiba-tiba bunyi macam orang jatuh. Bunyi kuat lah. Berasa macam hak jatuh ni orang gemuk. Lepas-lepas sembahyang, orang pakat keliling kawah hak jatuh tu. Rupa-rupanya tuan-tuan, dia anak kepada perempuan hak mati tu. Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia anak pada perempuan hak mati tu. Tuan-tuan, mati dalam masjid. Tadi masalah Sayyidina Muhammad, dia main naik kereta jenazah dengan mayat mak dia. Lepas tu subhanallah, bila dah mati, balik dia pula dengan kereta jenazah tu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Rupa-rupanya hamba Allah ni tuan-tuan, kebaikan dia apa? Dia sampai umur 30 lebih tak kahwin-kahwin. Satu yang dia kata, kalau saya kahwin, siapa nak jaga mak? Sanggup tak kahwin sebab abang, kakak semua bila kahwin keluar. Dia anak bongsu. Soalan saya, kalau dia kahwin, siapa nak jaga mak? Allah nilai kebaikan dia. Allah kira kebaikan dia. Dia mati sedang berkhidmat pada mak dia. Sembahyang jenazah, khidmat terakhir daripada mak dia. Maknanya mak dia mati, dia pun mati. Sekali lepas tu balik bertemu dengan Allah. Tu tuan tengok, Tuhan bagi kemuliaan. Orang yang baik ni, anak-anak ni semua ni, jaga mak ayah kita. Sampai Tuhan tunjuk, Tuhan bukti. Beribu cerita yang seumpama macam saya cerita ni. Soalan saya, Tuhan bagi mati dalam rumah dia. Anugerah yang aku bagi kat hang ialah anugerah terbaik sebab khidmat hang dekat mak hang. Maka tuan-tuan subhanallah, maka muslimin dan muslimat rahmat Allah sekalian, mailah jadi orang yang selalu mengimarahkan rumah Allah dan selalu mengimarahkan masjid dan surau. Sebagaimana hayat dikandung badan, biar hati kita bertakluk dengan rumah Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Hanya itu yang dapat saya sampaikan pada malam ini. Yang baik daripada Allah, yang kurang daripada saya sendiri. Mudah-mudahan yang saya cakap ini ialah dengan izin Allah dan berbekas di hati saya dan kita semua untuk dimuhasabah dan tazkirah berkekalan. Moga-moga Allah izinkan kita semua untuk mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sempena kita berada di dalam bulan Rabiul Awal pada saat ini, dan lagi seminggu maka berjalanglah 12 Rabiul Awal. Kerana Nabilah yang berjasa besar.
yang telah menjadikan kita menjadi pilihan Allah Subhanahu wa taala terhadap umatnya yang dipilih oleh Allah untuk berada dalam rumahnya pada malam ini. Barakallahu fikum jami'an. Terima kasih pada Tuan Imam dan seluruh terkuasa dan kita semua yang telah bersama-sama untuk diizinkan berada dalam rumahnya pada malam ini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma nawwir qulubana bihidayatik. Allahumma nawwir qulubana bihidayatik. Allahumma nawwir qulubana kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallah.